Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Usaha bersatu untuk mengosongkan kerusi 6 ahli parlimennya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan sekali lagi menguji Undang-Undang Anti Lompat Parti Malaysia. Ini juga akan menguji peraturan yang digubal oleh pelbagai parti termasuk DAP, Amanah dan UMNO bertujuan untuk menutup kelompongan yang membolehkan ahli parlimen menyokong pihak lain tanpa meninggalkan parti mereka. Kelemahan pada dasarnya sama untuk pelbagai parti termasuk bersatu apabila wakil rakyat yang menentang parti mereka dianggap telah kehilangan keahlian parti mereka. Secara teori, ini bermakna wakil rakyat tersebut akan meletak jawatan daripada parti, dengan itu mencetuskan undang-undang anti lompat parti. Bagaimanapun, pemerhati undang-undang berhujah peruntukan sedemikian boleh dicabar di mahkamah kerana peletakan jawatan secara paksa boleh dilihat sebagai pemecatan. Di bawah pindaan perlembagaan, undang-undang anti lompat parti memperuntukkan seseorang ahli parlimen itu hanya akan kehilangan kerusi mereka jika mereka keluar parti atau menyertai parti lain. Bagaimanapun, mereka akan mengekalkan kerusi mereka jika mereka dipecat daripada parti. Bagi kes bersatu, 6 ahli parlimennya itu menyokong Perdana Menteri itu sebelum Parti Gabungan Perikatan Nasional PN itu menggubal kelemahan peraturan mereka. Pun begitu, 6 ahli parlimen itu dilaporkan enggan mengesahkan kesetiaan mereka kepada Bersatu dan menarik balik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas peraturan parti tersebut dipindah. Ini memberi Bersatu pembukaan yang mereka perlukan untuk memaksa pejabat Speaker Dewan Rakyat mengosongkan 6 kerusi ahli parlimen berkenaan. Keputusan itu kini terletak pada Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul. Jika Speaker menolak usaha bersatu itu, maka kelompongan peraturan DAP, Amanah dan UMNO juga akan tergugat serta boleh membuka peluang kepada ahli parlimen kerajaan untuk berpaling tadah terhadap pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi, jika Speaker Dewan Rakyat berpihak kepada Bersatu, perlu ada 6 pilihan raya kecil untuk mengisi kerusi Dewan Rakyat yang kosong. Bersatu sebelum ini cuba mengosongkan kerusi 4 ahli parlimen Sabah yang pernah menjadi ahli Bersatu sebelum pilihan raya umum ke-15, tetapi menyertai gabungan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas pilihan raya. 4 wakil rakyat itu berhujah mereka telah menyertai gagasan rakyat Sabah GRS sebagai ahli langsung sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15 dan telah bertanding sebagai ahli gagasan rakyat Sabah GRS dan bukan sebagai ahli PPBM Bersatu. Johari Abdul telah membuat keputusan yang memihak kepada ahli parlimen gagasan rakyat Sabah GRS. Usaha Bersatu untuk mengosongkan kerusi 6 ahli parlimennya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan sekali lagi menguji Undang-Undang Anti Lompat Parti Malaysia. Ini juga akan menguji peraturan yang digubal oleh pelbagai parti termasuk DAP, Amanah dan UMNO bertujuan untuk menutup kelompongan yang membolehkan ahli parlimen menyokong pihak lain
tanpa meninggalkan parti mereka. Kelemahan pada dasarnya sama untuk pelbagai parti, termasuk Bersatu apabila wakil rakyat yang menentang parti mereka dianggap telah kehilangan keahlian parti mereka. Secara teori, ini bermakna wakil rakyat tersebut akan meletak jawatan daripada parti, dengan itu mencetuskan undang-undang anti lompat parti. Bagaimanapun, pemerhati undang-undang berhujah peruntukan sedemikian boleh dicabar di mahkamah kerana peletakan jawatan secara paksa boleh dilihat sebagai pemecatan. Di bawah pindaan perlembagaan, undang-undang anti lompat parti memperuntukkan seseorang ahli parlimen itu hanya akan kehilangan kerusi mereka jika mereka keluar parti atau menyertai parti lain. Bagaimanapun, mereka akan mengekalkan kerusi mereka jika mereka dipecat daripada parti. Bagi kes Bersatu, 6 ahli parlimennya itu menyokong Perdana Menteri itu sebelum Parti Gabungan Perikatan Nasional PN itu menggubal kelemahan peraturan mereka. Pun begitu, 6 ahli parlimen itu dilaporkan enggan mengesahkan kesetiaan mereka kepada Bersatu dan menarik balik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas peraturan parti tersebut dipindah. Ini memberi Bersatu pembukaan yang mereka perlukan untuk memaksa pejabat Speaker Dewan Rakyat mengosongkan 6 kerusi ahli parlimen berkenaan. Keputusan itu kini terletak pada Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul. Jika Speaker menolak usaha Bersatu itu, maka kelompongan peraturan di AP, Amanah dan UMNO juga akan tergugat serta boleh membuka peluang kepada ahli parlimen kerajaan untuk berpaling tadah terhadap pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi, jika Speaker Dewan Rakyat berpihak kepada Bersatu, perlu ada 6 pilihan raya kecil untuk mengisi kerusi Dewan Rakyat yang kosong. Bersatu sebelum ini cuba mengosongkan kerusi 4 ahli parlimen Sabah yang pernah menjadi ahli Bersatu sebelum pilihan raya umum ke-15, tetapi menyertai gabungan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas pilihan raya. 4 wakil rakyat itu berhujah mereka telah menyertai Gagasan Rakyat Sabah GRS sebagai ahli langsung sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15 dan telah bertanding sebagai ahli Gagasan Rakyat Sabah GRS dan bukan sebagai ahli PPBM Bersatu. Johari Abdul telah membuat keputusan yang memihak kepada ahli Parlimen Gagasan Rakyat Sabah GRS.